Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandaya dan ini agenda awal. Gaji minimum 1,500 telah dilaksanakan mulai 1 Mei 2022 di seluruh negara. Yang mana sebelum ini Kementerian Sumber Manusia tegas dengan perkara itu meskipun ada permintaan termasuk daripada majikan supaya ia ditangguhkan. Pelaksanaan kadar bahari itu sudah dikaji secara mendalam dan kerajaan tidak membuat pusingan you hanya semata-mata kerana didesak oleh pihak majikan tertentu. Beberapa persoalan yang timbul, bagaimana hal ini mampu mengurangkan bebanan rakyat? Apakah ia satu bentuk motivasi dalam meningkatkan produktiviti pekerja? Bercakap lanjut berkaitan dengan hal ini bersama saya Pemangku Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, Cik Muhammad Effendi Abdul Ghani. Assalamualaikum Cik Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya ini antara perkara yang dinanti-nantikan MTUC dan seluruh pekerja di Malaysia khususnya. Tetapi dalam kadar dan juga situasi sekarang ini, gaji minimum 1,500 yang telah pun dilaksanakan dan berkuat kuasa 1 Mei. Bagaimana reaksi MTUC? Walaupun kita dah tahu mungkin ada senyuman di sebalik wajah Cik Effendi, dan bagaimana pula untuk kita melihat kesediaan majikan dalam merealisasikan hal ini dengan baik? Terima kasih juga kepada semua yang menjemput MTC. Pertamanya MTC ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan yang mendengarlah suara MTC, suara pekerja yang mana mahukan gaji minima dilaksanakan secepatnya mungkin. Dan alhamdulillah telah dikuasakan 1 Mei. Jadi bagi MTC kita menyambut baik langkah kerajaan yang menguasakan gaji minima yang sememangnya ditunggu-tunggukan oleh semua kaum pekerja dalam negara kita ini. Cuma dalam pelaksanaan tersebut ada juga diberi kelonggaran kepada majikan. Jadi ini menusarkan sikit. Menteri rasa gusar sebab takut nanti perbezaan gaji itu nanti menyebabkan pekerja-pekerja yang industri yang lebih kurang 5 orang itu akan lari kepada industri yang lebih besar untuk dapat gaji lebih besar. Dan bagi kesediaan majikan, saya rasa majikan sewajarnya perlu bersedia dan dah bersedia. Sebab gaji minima ni kita bukan laksanakan pada hari ini. Gaji minima ini telah dilaksanakan sejak 2012 atau 2013 telah dilaksanakan. Ini adalah kesinambungan peningkatan gaji minima tersebut. Jadi dalam hal ini bagi MTUC kita rasa sewajarnya pihak majikan telah pun bersedialah untuk melaksanakan gaji minima ini dan seterusnya menguasakan gaji minima ini. Cik Effendi, adakah pertimbangan 1,500 itu menepati situasi semasa dan juga keadaan semasa, terutamanya berkaitan dengan kos sara hidup? Bila kita bercakap berkaitan dengan jurang, mungkin ia berbeza dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Di Kuala Lumpur ataupun di tempat-tempat lain di bandar-bandar besar, mungkin tinggi kos sara hidupnya. Bagaimana perkara ini dapat diseimbangkan dengan baik untuk memastikan bahawa ia mencukupi dan juga kadar 1,500 itu adalah bertepatan dengan keadaan semasa negara? Sebenarnya pada pelaksanaan gaji minima kita yang lepas, kita ada perbezaan tu. Ada perbezaan gaji minima luar bandar dan bandar. Tetapi kita harus dilihat bahawa secara tidak langsung apabila terdapatnya dua gaji minima, maka itu akan menyebabkan berlakunya diskriminasi kepada pekerja. Dalam negara kita seharusnya mestilah ada satu saja gaji minima bagi kita mengawal sebenarnya. Jadi sebenarnya apabila kita laksanakan gaji minima yang 1,200 tahun melibatkan bandar luar bandar, dia ada beberapa technical issue yang berlaku. Di mana bila pekerja bergerak ke dalam bandar, yang luar bandar bergerak dalam bandar, yang bandar bergerak ke luar bandar, macam mana gaji itu untuk diselaraskan? Itulah sebab ketika hari ini gaji minima yang ada hari ini lebih kepada gaji minima yang menyeluruh 1,500. Bercakap tentang cost of living, tentang kehidupan di tempat-tempat yang tidak sama. Seharusnya bagi MTUC, kerajaan selepas melaksanakan gaji minima ini, kita perlu juga untuk melihat gaji kehidupan. Itu sepatutnya ada sebab gaji minima ini adalah gaji yang minimum untuk dilaksanakan oleh majikan. Dan saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada LCC manajemen yang telah memberi gaji minima lebih daripada 1,500. Dan kita rasa bagi mana-mana majikan yang berkemampuan untuk memberi gaji minima, terutama dalam bandar,
bolehlah menaikkan gaji minima tu sehingga 1,800 ataupun 2,000 seperti dibuat oleh manajemen KLCC kan. Itu satu contoh yang baik bagi MTUC. Dan juga Cik Fendi, bagaimana untuk kita melihat perkara menang-menang walaupun ada syarikat ataupun company yang mungkin boleh memberi lebih seperti yang Cik Fendi kata 1,800 ke 2,000 dan sebagainya, tetapi bila ada peningkatan mungkin sebelum ini 1,200 naik kepada 1,500, peningkatan kos itu meningkat terutamanya bagi syarikat-syarikat baru ataupun yang mempunyai jumlah keuangan yang belum kukuh dan sebagainya. Apa yang pekerja ataupun MTUC boleh cadangkan untuk memastikan perkara ini berjalan dengan baik? Sebenarnya dari segi kalau bercakap tentang sesi menang-menang, hari ini pun dah menang-menang dah sebab apabila majikan memberi gaji minima, itu gaji yang kau 1,500 kepada pekerja dalam negara kita. Secara langsung objektif gaji minima itu adalah satu insentif untuk meningkatkan produktiviti dan meningkatkan kualiti. Jadi apabila produktiviti dan kualiti itu meningkat dalam sebuah organisasi tersebut, maka itu kita lihat ia akan beri peluangan balik pada majikan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan fakta yang ada hari ini, semenjak kita melaksanakan gaji minima pada 2012 sampailah hari ini, tak ada satu pun syarikat yang tutup disebabkan melaksanakan gaji minima. Malahan mereka mendapat profit, keuntungan yang berlipat ganda lagi. Jadi kita lihat dalam keadaan win-win ataupun keadaan sosial menang-menang pada hari ini, kita lihat itulah dia bila majikan melaksanakan gaji minima, sosial menang-menang, pekerja akan memberi kualiti perkhidmatan pekerjaan yang lebih berkualiti, dari segi produktiviti meningkat. Itulah sosial menang-menang yang kita lihat yang dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan setiap majikan ataupun syarikat tersebut. Apa yang pekerja boleh lakukan jika ada dalam kalangan majikan yang ingkar dan juga enggan memberikan gaji minimum ini, Cik Fendi? Seperti kita tahu bahawa kerajaan telah pun gazetkan atau mewartakan perintah gaji minima ini. Maka itu perintah gaji minima ini tidak ada sebarang majikan pun terkecuali untuk melaksanakan. Kecuali majikan-majikan yang diberi pengecualian ataupun layoff sehingga Disember 2022. Itu pun MTUC kita bukan tidak bersetuju, tetapi tindakan itu macam akan menyebabkan majikan yang 5 orang ke bawah itu akan mendapat kesukaran untuk mendapat pekerja nanti. Sebab pekerja pastinya akan pergi kepada mana-mana majikan yang menawarkan gaji 1,500. Itulah cabaran nanti. Jadi itulah kita nampak sebenarnya. Dan juga Cik Fendi, kita nak melihat kepada realiti. Kerajaan tegas bertindak rain or shine dan juga tidak flip-flop dalam keputusan gaji minimum. Manakala majikan sebelum ini beberapa kali minta ia ditangguhkan. Tetapi secara realitinya, kalau Cik Fendi boleh memberi gambaran dan juga membayangkan bagaimana sebenarnya dengan gaji sebelum ini untuk masyarakat dan juga pekerja survival mereka dalam dunia dan juga keadaan ekonomi Malaysia dan juga kos sara hidup sekarang ini. Kalau kita nak lihat gaji kita yang lama, itu gaji minimum 1,200 yang lepas, memanglah ia tidak seiring dengan peningkatan kos-kos hidup, kos-kos kenaikan barang. Ia tidak balance sebenarnya. That's why kita lihat hari ini MTUC kita always daripada mula kita kata seharusnya kita kena ada gaji minima 1,500. Dan lepas ni MTUC sekali lagi akan bersuara untuk kita kerajaan mula berbincang tentang gaji living wages, itu gaji kehidupan. Jadi bagi MTUC sebenarnya keputusan kerajaan itu tepat. Sebab adalah tepat pada masanya untuk kita melaksanakan gaji minimum. Dan gaji minimum dalam negara kita supaya orang kata bagi mengimbangi keperluan kehidupan rakyat kita hari ini, mengimbangi keperluan ekonomi, sama ada ekonomi kerajaan, ekonomi majikan dan ekonomi pekerja. Jadi secara langsung kita lihat hari ini kita dah berada dalam endemik, kita berada dalam orang kata dalam fasa endemik dan juga berada dalam semua sektor ekonomi telah dibuka dan pastinya kebanyakan majikan telah mula orang kata boleh beroperasi dan boleh mendapatkan keuntungan dalam masa yang akan datang. Gaji minimum ini telah pun diwartakan dan juga ia telah pun dilaksanakan. Bagi pandangan Encik Effendi dan juga MTUC, adakah kita sedikit terlambat untuk mewartakan gaji minimum ini? Ya, sebenarnya dalam akta gaji minima ini macam saya kata tadi, semua majikan dah tahu bahawa gaji minima ini perlu dikaji setiap 2 tahun sekali. Maka itu sewajarnya majikan telah bersedia untuk
orang kata untuk melaksanakan gaji minima ini. Seharusnya gaji minima ini sepatutnya dikuasakan pada mulai 1 Januari 2022. Tetapi kita dah terlewat hampir 5 bulan untuk melaksanakan. Dan ditambah lagi dengan mana-mana majikan yang mempunyai pekerja dalam 5 orang ke bawah, dibenarkan juga diberi kelonggaran untuk juga melaksanakan gaji minima sehinggalah 1 Januari 2023. Jadi bagi MTUC sebenarnya ia telah terlambat dan seharusnya dia dikuasakan pada 1 Januari 2022. Bagaimana untuk perkara ini di masa hadapan? Tidak perlu lagi ada desakan-desakan daripada MTUC dan sebagainya. Perlu ia macam seperti Cik Effendi sebut tadi, patutnya kena lihatlah dalam tempoh 2 tahun ia perlu dilaksanakan. Tak ada lagi kita dengar-dengar kena desak baru ia dilaksanakan. Apa pandangan daripada MTUC? Sebenarnya dalam negara kita ni cerita bagus. Kita ada Majlis Perundingan Gaji Negara. Dalam Majlis Perundingan Gaji Negara tersebut ada wakil kerajaan, ada wakil majikan, ada wakil pekerja. So kita bersama-sama ada terapatan perbincangan tiga penuju ini untuk membincangkan bagaimana gaji minima itu boleh ditetapkan, bagaimana gaji minima itu untuk dilaksanakan. Mungkin kelewatan itu berlaku disebabkan oleh pandemik yang kita hadapi 2 tahun lepas. Tapi saya yakin pada masa akan datang dan tidak ada masalah sebab ia ada anda dalam Akta Gaji Minima bahawa gaji minima ini perlu direview setiap 2 tahun sekali. So selepas ini, seperti saya kata tadi, kerajaan, majikan dan pekerja bolehlah kita mula berbincang ke arah akan 2 tahun akan datang bagaimana untuk kita menentukan hala tuju gaji minima ini sama ada kita untuk kekal dalam gaji minima atau untuk kita beralih kepada gaji kehidupan yang selaras dengan kos hidup yang semakin lama semakin meningkat. Dan juga Cik Effendi, ini perkara penting bila ia diselaraskan. Perkara utama untuk kita lihat apabila adanya gaji minimum adalah produktiviti pekerja itu sendiri. Bila bercakap berkaitan dengan ini, mungkin mereka yang baru kerja dah melihat kepada angka 1,500 berkenaan, tidak lagi sebelum ini. Bagaimana antara tahap motivasi itu perlu ditingkatkan oleh pekerja agar ia seiring dengan apa yang mereka dapat dan juga apa yang mereka mahukan? Sebenarnya tuan sekretari, gaji minima ini adalah satu objektif dia adalah untuk memberi motivasi untuk meningkatkan pekerja, meningkatkan dia punya produktiviti kan, sumbangan kepada kualiti kerjanya kepada mana-mana syarikat ataupun organisasi. So bagi kita bila gaji minima itu dilaksanakan, saya tidak langsung ia memberi satu galakan kepada pekerja-pekerja dalam negara kita. Dan yang paling utama kita lihat hari ini, kalau gaji minima ini dilaksanakan, akan berlakunya mungkin pengurangan kadar pengangguran dalam negara kita. Itu maknanya orang kita ramai yang akan mau bekerja lah, kata bekerja sebab dengan gaji yang kompetitif. Yang kedua, saya tidak langsung, ia juga akan membantu kerajaan, membantu pihak industri, majikan untuk mengurangkan kita punya kebergantungan kita kepada kerja asing. Maksud itu banyak kita boleh gunakan peluang-peluang pekerjaan dalam negara kita ini untuk kita fokuskan kepada pekerja dalam negara kita. Inilah sebab ada satu objektif gaji minima ini yang dilaksanakan dalam negara kita. Cik Effendi, Persekutuan Majikan Malaysia MEF menyatakan ia tidak kena pada masanya sebelum ini. Komen daripada MTUC? Sebenarnya pada Disember 2021 tahun lepas, pihak MEF melalui mereka punya survey gaji dalam negara kita, itu survey perbandingan gaji 2021 dan 2022, berlakunya peningkatan yang ketara. Itu survey MEF. Dalam survey tersebut mengatakan bahawa hampir 68% majikan dalam negara kita mampu memberi kenaikan gaji tahunan kepada pekerja mereka. So ini menandakan bahawa ekonomi negara kita berada dalam dasar yang terbaik dalam pemulihan. Jadi bagi MTUC sebenarnya tindakan MEF mengatakan ianya tidak kena dah tidak tepat sebab mereka sendiri telah menjalankan survey yang menunjukkan bahawa terdapat majikan-majikan yang mampu. Dan ini disokong pula dengan baru-baru ni kita lihat sebelum kerajaan menguatkuasakan gaji minima, Ion Big dalam negara kita telah membuat 1,500. Yang terbaru kita ada majikan daripada KLCC yang telah nak buat 2,500. Jadi bagi MTUC ini menunjukkan bahawa ekonomi dalam negara kita bertambah baik dan baik.
Jadi saya tidak nampak, MCC tidak nampak mana yang mengatakan tidak kena pada masanya. Dan juga Cik Fendi, ini bukan kita hendak menuduh ataupun kita nak mencari kesalahan dan sebagainya, tetapi mungkin ia antara perkara yang boleh berlaku apabila pengumuman gaji minimum ini dan mungkin ada tindakan-tindakan licik yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh majikan. Contohnya dah bagi 1,500, mungkin ada pertambahan waktu bekerja, mungkin ada bonus ditarik balik dan sebagainya. Kemungkinan itu boleh berlaku. Apa yang MTUC boleh katakan berhubung perkara-perkara seperti ini? Sebenarnya sehingga hari ini pun kita juga ada kes-kes lah yang mana majikan-majikan yang tidak melaksanakan gaji minima sebenarnya. Dan laporan itu kita dah serahkan kepada JTKSM untuk buat siasatan. Pasti ada. Jadi bagi majikan pula, bagi kita, MCC kita rasa tidak adil lah pada majikan kerana objektif gaji minima macam saya kata tadi adalah untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan produktiviti pekerja dalam suatu industri tersebut. Jadi bila tidak wajar dalam kalau mana-mana majikan yang untuk orang kata tidak bagi bonus ke, sebab apabila produktiviti meningkat dan ia mencapai keuntungan, bonus itu wajarlah dibagi pada pekerja kan. Dan juga pada majikan-majikan juga yang mana ada segi allowance, yang ada allowance, kalau produktiviti meningkat, bagi kita tidak ada alasan lah kenapa untuk dipotong dia punya allowance ke. Tapi bagi pihak industri, kita dalam industri industri yang ada hari ini, kita ada collective agreement, kita ada perjanjian bersama, kita ada terma dan syarat perkhidmatan. Maka itu syarikat perlu akur. Malahan dalam kita punya akta kerja pun ada juga yang mana majikan-majikan tidak boleh sewenang-wenangnya melanggar apa-apa segi akta kerja yang ada dalam akta kerja kita pada ini. Cik Fendi, bagaimana untuk kita menilai berkaitan dengan gaji minimum ini? Maksud saya adalah bagaimana untuk kita mengklasifikasikan bahawa 1,500 ini tepat pada waktunya pada tahun 2022. Tetapi mungkin 2023, 2024 mungkin berbeza. Apa antara faktor luaran dan juga faktor penarik yang paling besar selain daripada kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup dan sebagainya? Sebenarnya macam saya kata tadi, dalam kerajaan punya rancangan Malaysia ke-12, kerajaan pun telah menetapkan sasaran bahawa pada tahun 2025 untuk mewujudkan satu isi rumah, pendapatan isi rumah adalah dalam lingkungan 10,000. Pendapatan isi rumah dalam 10,000. Maka itu untuk inline, untuk ke arah rancangan Malaysia ke-12 tersebut, untuk memastikan pendapatan isi rumah adalah 10,000 tersebut, maka itu kerajaan perlu buat sesuatu. That's why kita kata 1,500 ini satu tindakan yang sewajar untuk dibuat di satu platform ke arah rancangan Malaysia yang ke-12. Tinggal lagi 3 tahun saja untuk mencapai pendapatan isi rumah 10,000. Maka itu saya kata tadi, dari segi walaupun melibatkan inflasi, dari segi kenaikan kos hidup, tapi pada masa sama juga kerajaan sendiri telah menetapkan bahawa untuk menuju ke arah negara maju, kita perlu juga pendapatan isi rumah melebihi 10,000 pada tahun 2025. Cik Fendi, bagaimana untuk kita menjelaskan berkaitan dengan perbandingan? Kalau ada yang menyatakan bahawa gaji minimum 1,500 di Malaysia agak rendah berbanding dengan negara-negara lain. Tetapi kita juga harus menilai dan juga memahami berkaitan dengan sebuah negara membangun, negara maju, kos sara hidup dan sebagainya. Bagaimana perkara ini perlu dijelaskan dengan lebih baik supaya perbandingan ini tidak mencetuskan sesuatu yang tidak baik dalam kalangan pekerja dan masyarakat Malaysia. Ya, saya setuju. Sebenarnya kita tidak boleh simply membandingkan negara kita dengan negara-negara Eropah. Sebab cost of living mereka, mata wang mereka berbeza dengan kita. Tapi dalam negara kita ini, kita akan lihat bahawa negara kita dalam ke arah dari segi negara membangun ke arah negara maju. So itu perlu persediaan untuk kita mengadakan gaji minimum tersebut. Dan bagi MTUC sebenarnya, perbandingan itu boleh dijadikan satu guideline, satu garis panduan. Tetapi tidak semestinya kita perlu mengikut dari segi kadar gaji minimum negara luar, sebab setiap negara ia mempunyai standard of living atau kos hidup mereka yang berbeza-beza, tidak sama macam mana dalam negara kita. Contoh kita untuk melaksanakan macam tadi Tuan Pengerusi kata tidak nak untuk melaksanakan gaji minimum luar bandar dalam bandar. Itu pun ada isu juga sebab ia tidak sama tetapi kos barang sama. Jadi ini kita perlukan gaji minimum yang standard seluruh negara dan yang ia penting kajian perlu dibuat melibatkan negara kita, kehidupan kos hidup dalam negara kita dan juga
kenalah selari dengan rancangan kerajaan yang ke-12 untuk memastikan negara kita dalam negara maju. Dan juga Cik Fendi, ini mungkin konteks yang lebih luas dan juga lebih jelas apabila kita bercakap berkaitan dengan pemilihan pekerja, kerja berat, kerja ringan dan sebagainya. Tetapi bila penetapan itu 1,500 itu ditetapkan, apa yang Cik Fendi boleh katakan bagi mereka yang mungkin baru mencari kerja, bukan sahaja melihat kepada okey, tangga gaji itu dah ada, telah pun diwartakan, tetapi dalam masa yang sama apa sahaja industri, apa sahaja peluang perlu direbut dan juga perlu diambil peluang berkenaan. Apa yang Cik Fendi dan juga MTUC boleh sarankan kepada golongan-golongan ini? Sebagai golongan pekerja, kita faham bahawa gaji minima ni adalah gaji permulaan, macam gaji lantai dalam negara kita. Supaya kita nak memberi peluang pekerjaan kepada kita punya pekerja-pekerja dalam negara kita. Inilah peluang-peluang yang ada supaya peluang-peluang pekerjaan yang diisi oleh warga asing ini dapat diisi oleh warga kerja kita dalam negara kita. Sesuai 1,500 itu kita tak mahu kalau mana-mana company yang besar-besar memberi peluang pekerjaan tapi diisi oleh warga asing kita. Jadi ini kita lihat ini satu titik permulaan bagi dalam negara kita untuk bermula dengan gaji 1,500 yang mungkin, dan saya pastilah mungkin ada majikan-majikan yang masih akan ada mampu untuk beri lebih daripada gaji 1,500 ini. Apakah akan wujud majikan yang lebih gemar mengambil pekerja warga asing? Mungkin ada bayaran yang lebih rendah daripada kenakan gaji minimum 1,500 itu. Itu kita lihat hari ini permohonan industri untuk mendapatkan pekerja asing hampir mencecah 500,000. Kan? Kalau mereka memberi gaji minimum 1,500 kepada gaji pekerja-pekerja asing ini, bermakna pihak industri mampu untuk memberi gaji 1,500 kepada pekerja tempatan. Ada sebab inilah kita kata salah satu objektif gaji minima ini adalah sebenarnya untuk mengurangkan kebergantungan negara kita kepada pekerja asing. Jadi kalau kita lihat statistik ataupun kenyataan akhbar yang dibuat oleh Menteri pada minggu lepas menunjukkan bahawa hampir 500,000 pihak industri memohon untuk mendapatkan pekerja asing. So ini sebenarnya dalam negara kita ini masih lagi ada orang kata pengangguran 4.8 pengangguran kita kan, turun 4.5. Jadi kita ada masih lagi yang ramai dalam negara kita yang menganggur. Jadi inilah peluang opportunity yang ada untuk pekerja-pekerja dalam negara kita ini untuk ambil peluang ini dengan adanya gaji minima ini untuk bekerja dalam mana-mana sektor yang sedia ada. Dan juga Cik Fendi, akhir sekali apa mungkin harapan dan juga nasihat MTUC bukan sahaja kepada dalam kalangan pekerja tetapi juga kepada majikan-majikan yang lain, kepada mereka yang baru saja nak bekerja dalam masa yang sama. Mungkin MTUC dah punya jadual perancangan dan juga perkara-perkara lain yang disuarakan oleh pekerja dalam memartabatkan ataupun memperjuangkan sesuatu yang lain selepas ini. So bagi MTUC kita pertama ucap terima kasih kerajaan, tapi walau bagaimanapun kita mengharap kerajaan dapat memastikan, dapat memantau supaya pelaksanaan gaji minima ini dilakukan menyeluruh. Tidak berlakunya mana-mana diskriminasi kepada mana-mana pekerja dalam negara kita, sama ada pekerja tempatan maupun pekerja asing dalam negara kita. Dan kita rasa percaya bahawa dengan pelaksanaan gaji minima ini dapat meningkatkan moral, meningkatkan produktiviti pekerja untuk terus bekerja dan terus relevan dalam industri ataupun dalam keadaan kehidupan hidup kita pada hari ini. Dan kita juga berharap pelaksanaan gaji minima ini dapat juga mengurangkan kadar pengangguran negara kita dan ramai kita punya pekerja dapat bekerja dan boleh mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing. Dan last but not least, untuk perancangan MTUC, kita sebenarnya telah mula berancang supaya kita, kerajaan dan majikan boleh beralih daripada gaji minima kepada gaji kehidupan, living wages. Ini yang perlu kita perlu ada pembincangan untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat kita dalam negara kita akan berterusan dan kita dapat mampu untuk mengimbangi keperluan ekonomi, keperluan kehidupan dan juga keperluan pekerja bagi mengimbangi kos-kos sara hidup yang makin lama
makin meningkat, makin mencabar di negara kita. Daripada gaji minimum seperti yang dinyatakan oleh Encik Effendi tadi kepada gaji kehidupan, saya rasa satu term yang cukup baik, sebab dari masa semasa kita akan melihat dan juga akan terus memperhatikan perkara-perkara sebegini, terutamanya dalam meringankan beban rakyat, dalam memastikan keselarian pekerjaan kita dengan gaji kita, dan juga sekaligus dalam dapat meningkatkan produktiviti dan seterusnya mengembalikan juga kepada negara. Terima kasih kepada pemangku Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, Muhammad Effendi Abdul Ghani, dan all the best pastinya kita ucapkan kepada MTUC khususnya dalam memperjuangkan hak-hak sekerja dan juga pekerja. Selamat Hari Raya masih lagi tidak terlambat untuk saya ucapkan kepada MTUC dan juga Encik Effendi. Sekian dulu untuk agenda awal ni. Saya Ihsan Dahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.